ثم إلى أزواجه وذرياته والتابعين تابعين لهم بإحسان يوم الدين. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا. Ya Allah, sampaikanlah kami ke dalam bulan Ramadan. Ya Allah, serahkanlah Ramadan kepada kami. Ya Allah, ambillah Ramadan daripada kami dengan Engkau juga menerima dan mengangkat segala amal soleh kami. Amin amin ya rabbal alamin. Baik dan imam, saf kami pimpinan masjid, para alim ulama, para asatizah, tuan-tuan guru, haji hajah, muslim muslimat. Dah keluar kat skrin. InsyaAllah hari ini kita akan bincang tentang pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala sempena bulan Ramadan. Kita dah hampir di penghujung lah ni, masuk 10 akhir dah. Di antara tawaran besar di bulan Ramadan adalah pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita kadang-kadang salah faham antara taubat dan istighfar. Taubat dan istighfar dua perkara yang berbeza. Seseorang yang beristighfar belum tentu dia bertaubat. Saya ulang sekali lagi, seseorang yang beristighfar belum tentu dia bertaubat. Kenapa taubat ni sangat mustahak? Kerana syarat untuk kita menghuni syurga Allah Ta'ala adalah mendapat pengampunannya. Selagi mana kita dapat pengampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka kita tak boleh menghuni syurga. Jadi apa jadi pada kita di akhirat? Kita akan dicelup dalam api neraka Jahannam. Itu masalah paling besar yang kita kena fikir dan kena selesai dengan sebaik mungkin, sedaya mungkin di dunia ni. Sebab kita tak mampu untuk dihumban ke neraka Jahannam. Kita tak mampu untuk dicelup walaupun sekejap dalam neraka Jahannam. Sebab yang menghuni syurga adalah orang yang bersih dan suci. Walaupun ada sekelumit dosa dengan kita, tetap kita tidak akan ke syurga Allah. Tadi penyelesaiannya adalah kita akan dibakar dalam api neraka Jahannam. Persoalannya, Ramadan ni adalah bulan ditawar pengampunan Allah secara besar-besaran. Sebab tu kalau kita tanya orang yang kita boleh tanyalah, orang kembali ke alam barzakh, apa harapan mereka? Mereka hanya nak dihidupkan kembali, nak buat amal soleh. Kalau tanya mereka lah, kalau benar mereka tu boleh kembali semula ke dunia, mereka nak buat amal soleh saja. Jadi kita ada peluang, ada ruang, insya-Allah kita nak guna sebaik mungkin. Cuma isunya adalah taubat ni, dia melibatkan dua jenis dosa yang besar, iaitu dosa dengan Allah dan dosa dengan manusia. Dan dosa dengan manusia itu dipecah kepada
5 jenis. Itu disebut hadis riwayat Imam Muslim lah. Ada 5 jenis dosa dengan manusia. Pertama, qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Ada 5 jenis disebut hadis riwayat Imam Muslim. Bagaimana dosa dengan manusia, kita nak kena selesai di sini. Sebab Nabi bagi tahu kepada kita sallallahu alaihi wasallam, jangan selesai dosa dengan manusia di akhirat. Masalahlah kita di sana panjang lebar. Hadis Nabi, man kanat lahu mazlumatun li akhihi min 'ardihi aw syai' falyatahallalhu minhu al-yawm. Nabi kata, kamu kena selesai, kamu kena minta halal, kamu kena minta maaf dosa dengan manusia bila? Al-yawm. Al-yawm tu merujuk kepada isim ma'rifah. Alif lam tu alif lam ma'rifah. Maksudnya sekarang. Nabi larang kita selesai masalah dengan manusia di akhirat atau di mahsyar. Kerana kira bicara tu sangat panjang dan sangat lama. Jadi kata Nabi, ada peluang, ada ruang sedaya mungkin selesai isu dengan manusia di sini. Ustaz, apa jadi di akhirat kelak kalau kita tak sempat nak taubat dosa dengan manusia? Apa jadi di akhirat kelak kalau kita tak sempat nak taubat dosa dengan manusia? Maka disebut dalam hadis riwayat Imam Muslim tadi, ditolak selesai pahala dan dosa. Ditolak selesai pahala dan dosa. Ukhidha min hasanati, diambil semua pahala kita dan diserah kepada orang-orang yang kita lakukan kezaliman, penindasan, penganiayaan, diberi kepada mereka. Itu disebut hadis tu. Jadi masalah di akhirat adalah tolak selesai dosa pahala, dosa pahala. Sebab yang laku di akhirat adalah pahala sahaja. Laisa thamma dinarun wala dirhamun. Laisa thamma, tiada nilai. Kalau kita boleh bawa lah mata wang di akhirat, dirham ke, dinar ke, kata Nabi, laisa thamma, tiada nilai mata wang di akhirat. Mata wang di akhirat namanya pahala. Cuma kita takutlah pahala kita tu takut tak cukup. Itu Nabi kata selesai kat sini. Tolak, habis pahala kita. Banyak sangat dosa dengan manusia, banyak. Sebab dosa manusia ada 5 jenis tu, nak bincang ni macam mana. Sebab kata Imam Sufyan Ats-Tsauri dalam kitab Tanbihul Ghafilin, aku datang ke akhirat kelak membawa 70 dosa, tapi dosa aku dengan Allah lebih baik daripada aku datang ke akhirat kelak membawa 1 dosa, tapi dosa aku dengan manusia. 70 dosa dengan Allah lebih baik daripada 1 sahaja dosa dengan manusia. Baik. Ustaz, apa beza istighfar dengan taubat? Istighfar ni kita talabul maghfirah. Kita sebut astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Ampunkanlah dosa aku ya Allah. Ampunkanlah dosa aku ya Allah. Jadi kita mohon pengampunan, talabul maghfirah. Sebab ada perkataan alif sin ta digabungkan dengan verb. Verbnya adalah ghafara. Mana-mana kalimah bahasa Arab, perkataan asal digabungkan dengan alif sin ta. Di depan kan astaghfirullah, alif sin ta digabung dengan root word perkataan astag, digabungkan dia menjadi talabul maghfirah. We demand something, demanding something. Kita demand, mohon sesuatu. Astaghfirullah, aku mohon keampunanmu ya Allah. Alif sinta tu digabungkan root word, dia akan jadi kita memohon sesuatu. Jadi kaedah bahasa Arab disebut talabul maghfirah. Kita memohon keampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apakah kita diampunkan oleh Allah? InsyaAllah Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Cuma apakah kita sudah bertaubat? Itu persoalan besar. Sebab taubat adalah an-nadamah. Kata Nabi SAW, taubat itu adalah an-nadamah. Taubat itu bermaksud kamu menyesal. Ni masalah. Kamu menyesal, kamu ikrar, tak akan ulang lagi.
kamu berazam, takkan buat lagi. Kita mohon keampunan, tapi kita tak menyesal. Kita mohon keampunan, tapi kita buat lagi. Kita mohon keampunan, tapi kita ulang lagi. Apakah kita sudah bertaubat? Ini perbahasan besar di kalangan ulama supaya kita faham kaifiyah taubat. Sebab taubat tu ada metod, ada kaedah, ada cara dia, ada kaifiyah dia. Ramai orang salah faham. Orang kata istighfar adalah taubat. Tidak tuan-tuan, tidak. Kita mungkin diampunkan oleh Allah, tetapi kita belum bertaubat. Sebab kita tidak menyesal dengan dosa-dosa kita. Malah kita masih lagi melakukan dosa. Malah kita masih berada dalam suasana dosa. Jadi kita belum bertaubat sebenarnya. Tak keluar. Ada. Itu dia. Sebab itu disebutlah hadis Nabi, "Rughima anfu 'abdin aw ba'da, dakhala 'alaihi Ramadan fala yughfar lah." Celakalah bagi seorang hamba, dia diizinkan untuk hidup di bulan Ramadan. Dia diizinkan untuk berjumpa dengan Ramadan. Dia diizinkan untuk bersama dengan Ramadan. Berlalu Ramadan, dia tak dapat pengampunan Allah. Kata Nabi, celaka sungguh orang tu. Dahsyat kan? Nabi kata rugi sungguhlah. Dah lah nak jumpa Ramadan ni setahun sekali. Bulan penuh dengan barakah, bulan penuh dengan keistimewaan, bulan yang ditawar pelbagai manfaat kepada kita. Tetapi berlalu Ramadan, kita tak dapat pengampunan Allah. Sayanglah tuan-tuan. Jadi nak mengaji betul-betul, nak ada ilmu betul-betul, bagaimana kita nak bertaubat. Baik, saya akan terus pergi kepada kaifiyat taubat ni supaya tuan-tuan semua faham. Lepas tu baru kita pergi kepada dosa-dosa yang kita nak kena tahu bagaimana cara nak taubat. Ini hadis Nabi yang saya sebut tadi. Man kanat lahu madlumatun li akhi min ardihi aw syai. Ini hadis ni bagaimana nak taubat dosa dengan manusia. Tuan-tuan baca baik-baik sebab dosa dengan Allah, kaifiat dia tidak sama dengan dosa dengan manusia. Kaifiat tu apa? Kaifiat tu maknanya metod, kaedah atau syarat sah kepada taubat. Daripada hadis ni lah dibahas oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi tu siapa? Mazhab kita lah, mazhab Syafi'i. Jangan kata saya bawa kaedah taubat mazhab lain pula. Nak bincang dalam mazhab Syafi'i, buka kitab Riyadhus Salihin jilid 1 muka surat 85 di bawah tajuk At-Taubah. Bagaimana nak taubat dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, berdasarkan hadis ni lah. Hadis ni hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Man kanat lahu madlumatun li akhi min ardihi aw shay falyatahallalhu minhu al-yawm. Jadi saya kata al-yawm tu, alif lam tu, alif lam ma'rifah, isim ma'rifah, bukan alif lam nakirah tu. Dalam ayat lain Allah Ta'ala sebut contoh isim nakirah. Apa ni? فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Barang siapa yang nak berjumpa dengan Allah, nak bertemu dengan Allah, Allah Ta'ala sebut dia di akhir tu, وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Ahada tu dia tak ada alif lam. Ahada tu isim nakirah. Bermaksud jangan kamu menduakan Allah, jangan kamu syirik, jangan kamu menduakan Allah dengan apa sekalipun. Tu isim nakirah kasi. Ahada tu isim nakirah. Makna matlamat hidup dan juga tujuan kita di dunia hanya sahaja untuk Allah, lillah. Li dunia tak boleh, linnas, li manusia tak boleh, lil harta tak boleh, lil pangkat tak boleh, lil populariti tak boleh, lil kuasa tak boleh, lillah. Itu ayat tu memberitahu kepada kita hidup dan mati hanya untuk Allah. Sebab orang sekarang ni hidup gilakan pangkat, duk kejar harta, dambakan diri duk kejar dunia.
Cari redha manusia. Masuk Facebook, masuk Instagram, masuk Telegram, kejar populariti. Duk berlumba buat TikTok. Tuan-tuan tengok kajian semalam, remaja-remaja. Kajian menunjukkan daripada 1,000 responden, 1,000 responden ditanya tentang bagaimana mereka di masa depan nak pursue study atau tak nak pursue study, nak sambung belajar ke tak nak sambung belajar ni. Data menunjukkan bahawa remaja hari ni tak nak sambung belajar. Kebanyakannya nak gelar, nak kejar populariti, khususnya nak masuk TikTok, nak buat TikTok. Tuan-tuan, ilmu tidak menjadi suatu benda yang diiktiraf lagi atas muka bumi ni. Nak kejar, nak dapatkan harta, nak kejar populariti, nak kejar nama. Masalah kepada kita 50 tahun lagi, 70 tahun lagi, macam mana generasi yang kita lahirkan. Sebab kata Imam Syafi'i, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma ma'an fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa mahukan dunia, cari ilmu. Barang siapa mahukan akhirat, cari ilmu. Barang siapa mahukan dunia dan akhirat, juga cari ilmu. Tapi suasana hari ni sangat menakutkan kita lah. Majlis-majlis ilmu pun ramai tak datang. Sedangkan hukum tak ilmu tu wajib. Menuntut ilmu ni wajib. Jangan lupa ni i'tikaf tuan-tuan Sambil menuntut ilmu dapat juga pahala i'tikaf. 3 kerugian lah orang buat masuk masjid, tak ada benda. Pertama, tak niat i'tikaf, rugi. Yang kedua, tak buat tahiyatul masjid, rugi. Yang ketiga, cari dinding, tak duduk saf depan. 3 perkara rugi. Bukan yang dinding ni maksud nak semayang lah. Nak semayang masuknya masjid, cari saf depan. Baik. Qabla an la yakuna dinarun aw dirhamun in kana lahu amalun salih ukhidha minhu biqadarin madlumatih wa in lam takun lahu hasanat ukhidha min sayyiati sahibih fahumila alaih. Hadis ni menceritakan kepada kita sesiapa yang ada sangkut paut kezaliman, penganiayaan, penindasan, ambil hak orang terhadap saudaranya, ini dosa dengan manusia ni. Baik berkaitan kehormatannya, kita aibkan dia, kita jatuhkan maruah dia, kita cela dia, kita hina dia, kita fitnah dia, atau selainnya dikaitkan dengan harta, kita tipu dia, kita curi dia, kita pecah amanah, kita makan rasuah, kita salah guna kuasa melibatkan harta, maka mintalah dihalal daripadanya pada hari ini. Dosa dengan manusia tak boleh tunggu akhirat. Di sini maknanya tidak diangkat dengan istighfar. Nabi suruh minta halal. Itu dikatakan 5 jenis dosa dengan manusia, kita nak kena tahu. Yang mana nak minta halal, yang mana nak minta maaf, yang mana nak kena pulang. Sebab kalau kita tak selesai di sini, maka habis semua pahala amal soleh kita, ditolak selesai di akhirat. So debit and credit, balance sheet akan berlaku di padang mahsyar. Kita takut tak cukup lah. Apa tak cukup? Cash flow. Cash flow kita tak cukup, pahala bawa tak cukup. Jadi net tak cukup kita. Bila tak cukup, apa jadi di akhirat kelak ustaz? Tak boleh tebus dosa, maka kita akan pikul dosa orang lain lah. Itu berat tu di akhirat. Tu menangis meraung-raung kita nak kembali ke dunia tu. Nak buat amal soleh aja. Disebut dalam surah Sajadah tu kan, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah. Farji'na na'mal salihah. Kembalikanlah kami ke dunia ya Allah, kami nak buat amal soleh je. Meraung-raung ni pada mahsyar. Nak pikul dosa. Tengok suasana pada mahsyar pun. Berpuluh ribu tahun kita di pada mahsyar saja. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tahulah tuan-tuan, takut rasa nak menghadapi kematian pun dah takut kita. Semua ni menunggu kematian ni. Termasuk saya. Sambil menunggu dengar kuliah subuh, kejap lagi mati.
sambil menunggu cari rezeki, sambil menunggu buat kerja-kerja amal. Kita semua menunggu kematian je ni. Mungkin hari ni, mungkin esok, mungkin lusa. Sedar tak sedar kita? Sebab dunia ni sementara je. Tapi kita kadang-kadang lara, lupa, lalai dengan dunia. Itu kita takut tu. Tu nak jaga hati, nak ingat Allah Ta'ala. Sebab tu disebut, Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah, yang membolak-balikkan hati, peliharalah hati aku ni supaya sentiasa taat kepadamu, supaya sentiasa mencari redha-Mu. Yang tu yang Umar Al-Khattab menangis tu, setiap malam menangis, dia takut hati tu dibolak-balik tu. Ya muqallibal, yang membolak-balik hati. Hati kita ni memang membolak-balik daripada perkataan qaf lam ba, qalaba. Qalaba tu maknanya memang dia tak duduk diam, membolak-balik. Daripada perkataan hati tu, daripada perkataan membolak-balik dah. Menangis Umar Khattab setiap malam, takut dibalik hati tu, dibalik hati tu bukan kerana Allah, dibalik hati tu menjadi kufur, dibalik hati tu bermaksiat kepada Allah. Takut Umar Khattab setiap malam menangis. Kita takut juga dibalikkan hati kita daripada hidup dan mati untuk Allah. Takut kita. Sebab ada satu riwayat menunjukkan bahawa, yang saya dah cerita dah kot, dia ni mencuri kain-kapan jenazah. Kerja dia gali kubur, curi kain-kapan. Kisah benar ni, dalam kitab disebut. Dia curi dan gali 99 kubur. Tanam, keluarga balik, malam sikit dia gali, dia curi kain-kapan, dia jual. So dia dah gali, dia dah curi kain-kapan jenazah 99 jenazah. Tetapi pada jenazah yang ke-100 dia gali, dia tak jadi ambil kain-kapan, dia pula lari. tak jadi ambil dia kain-kapan yang ke-100, tak jadi dia ambil. Lalu dia lari ke mana? Dia lari jumpa seorang tuan guru, Al-Arif Billah, saya lupa nama, ada disebut dalam kitab. Lalu dicerita pada tuan guru ni, dia ni kerja mencuri lah, curi kain-kapan. Tapi pada jenazah yang ke-100, mayat yang ke-100, kubur yang ke-100, dia tak mencuri kain-kapan. Dicerita kepada tuan guru. Kenapa tuan-tuan? Jenazah 99 yang dia gali tu, selepas ditanam dan keluarga pulang, jenazah tu terbalik membelakangi kiblat. Tanam menghadap kiblat. Lepas tanam, terbalik habis, semua membelakangi kiblat. 99 jenazah. Tetapi jenazah yang ke-100, dia kata aku gali, jenazah itu tetap menghadap kiblat dan aku tak jadi ambil kain-kapannya. Lalu aku tanya tuan guru ni lah cerita, kenapa tuan guru? Yang 99 tu terbalik habis jenazah, membelakangi kiblat. Tapi yang seorang ni tetap menghadap kiblat. Kenapa? Kata tuan guru Arifillah tu, yang seorang ni hidup dan mati dia untuk Allah. Dia yakin seluruh yang ada adalah ketentuan Allah, rezeki daripada Allah, qada dan qada ketentuan Allah, dan hidupnya sangat-sangat yakin lillah, untuk Allah. Yang lain semua duk kejar benda-benda lain lah. So terbalik tau, jenazah tu terbalik membelakang kiblat. Tuan-tuan, itu saya nak cerita dalam bab hidup ni. Tujuan tu sentiasa nak kena pegang, nak kena mujahadah betul-betul, nak muhasabah betul-betul, nak muqarabah betul-betul, supaya kita dengan Allah Subhanahu wa taala tu. Allahu akbar. Dan nafsu, syaitan tak ada nafsu pula. Nafsu sekarang ni, ustaz membebel kuliah subuh ni, aku mengantuk. Itu nafsu tu. Tidur kuliah subuh. Syaitan tak ada dah nafsu pula. Memang kerja syaitan dan nafsu membawa kita lari daripada lillah, untuk Allah. Sebab tu mujahadah melawan tu, jihad melawan nafsu dan syaitan tu sangat berat. Sangat berat. Sebab tu syurga tu mahal nilainya. Sebelum tidak laku lagi dinar dan dirham, memang tak lakulah di padang mahsyar. Kalau laku, kita bagi tahu isteri kita, suami kita, bang, saya mati,
kambuh sekali 3 juta duit simpanan saya tu. Kenapa? Isteri tanya, abang nak beli belah di padang mahsyar. Kan? Tapi Quran tidak bagi tahu, memang tak laku dinar dan dirham. Kalau macam tu, kalau laku, untunglah orang kaya. Kenapa tak buat amal soleh ni haji? Tak apa, saya tubuh dengan duit aja di akhirat. Kerja pagi petang siang malam, tipu orang pun tak apa, zalim orang pun tak apa, aniaya orang pun tak apa, bawa duit banyak-banyak, tebus di padang mahsyar. Oh, untunglah orang kaya. Ada orang miskin. Sebab tu takwa ni semua manusia layak. Takwa, orang kaya boleh, orang miskin boleh, orang sesak boleh, orang ada harta boleh, petani boleh, nelayan boleh, pegawai boleh, datuk boleh, tan sri boleh, tak kisah. Takwa, semua orang boleh kejar. Semua orang boleh kejar. Dan jika dia mempunyai amal soleh, maka diambil daripadanya sesuai dengan kadar kezalimannya. Dia ambil. Zalim pada siapa? Zalim situ. Ambil hak orang, tebus. Yang ni pula tebus. Dia tolak, kira selesai tu di padang mahsyar. Sebab tu kata Nabi, selesai di sini, jangan selesai di padang mahsyar. Tolak tu. Jika tidak memiliki amal kebaikan lagi, maka akan diambil sebahagian dari dosa-dosa saudaranya dan dipikul ke atasnya. Benda ni benar yang berlaku ni, sebab kita yakin tentang pembalasan di hari akhirat. Apa makna beriman kepada hari akhirat? Meyakini pembalasan hari akhirat. Itu maksud beriman pada hari akhirat. Meyakini kita akan dibalas. Baik dibalas baik, jahat dibalas jahat. Bukan beriman semata-mata beriman akan adanya hari akhirat. Beriman meyakini akan berlaku tolak selesai, kira selesai mahkamah Allah di akhirat. Tuan-tuan, daripada hadis inilah maka kata Imam Nawawi rahimahullah taala, syarat sah kepada taubat itu ada 3. Jika taubat itu berkaitan kepada Allah, pertama, meninggalkan maksiat dan dosa. Syarat pertama. Syarat yang kedua, menyesal sebenar-benarnya maksiat dan dosa. Syarat yang ketiga, berazam bersungguh-sungguh tidak akan ulang lagi. Ini dosa dengan Allah. Berapa syarat? 3 syarat sah. Kata Imam Nawawi, tuan-tuan boleh buka kitab Riyadhus Shalihin. Kata Imam Nawawi, barang siapa yang bertaubat tetapi mereka tidak menyempurnakan syarat sah kepada taubat, maka taubat ini tertolak di sisi Allah. Itu dengan Allah. Baik, jika melibatkan dosa dengan manusia, maka ditambah satu lagi. So syarat sah dengan Allah 3, syarat sah dosa dengan manusia 4. Iaitu jika berkaitan dengan harta atau sepertinya, maka dikembali kepada pemiliknya. Jika berkaitan dengan qazaf, minta maaf, minta halal dengannya. Jika berkaitan dengan lidah, mengumpat, fitnah, aib dia, cela dia, juga minta dengannya, jumpa dia, minta halal dan minta maaf dengan dia. Jadi kita nak kena faham, dosa dengan manusia itu dosa apa? Maka kita kembali kepada dosa dengan manusia. Pertama adalah yang kita nak bincang ini, dosa harta haram. Dosa harta haram ni adalah dosa dengan manusia. Kita tipu, kita curi, kita riba, kita rasuah, kita pecah amanah, kita khianat, kita zalim, kita ugut, kita judi, kita makan harta anak yatim. Ini dosa harta haram. Dan dosa harta haram ini, sebagaimana hadis sebut tadi, tak akan diangkat dengan istighfar. Tak akan diangkat dengan istighfar. Contoh, Ustaz, akaun gaji saya, akaun simpanan saya, akaun pencen saya, rumah saya, kereta saya, kad kredit saya, modal niaga saya, KWSP saya masih di riba. Syarat sah taubat yang pertama, wajib meninggalkan dosa ni. Tapi kad kredit kita dengan bank riba, kena tukar kad kredit tu, pergi kepada pemakai Islam. Maybank Islamic, CIMB Islamic. Ini bukan live recording tak? Recording. Nak sebut ni. BSN dah ada kad kredit. HSBC for international kad kredit. HSBC Amanah ada. Citibank ada. Ada orang kata, Ustaz, saya ni international level. Oh, tak ada Ustaz, kad kredit international, jadi terpaksa ambil konvensional. Ada. HSBC Amanah boleh ambil. Citibank boleh ambil. KWSP, ni sangat dahsyat ni. Ramai lagi tak tukar.
5.35, 4.75 dividen. Kita duk kejar 5.35. Dividen tinggi ustaz, tak tukar-tukar lagi EPF. Isteri kita, suami kita, anak kita, adik-beradik kita, bergelombang kita dengan riba. Ni semua tak diangkat dengan istighfar ni. Sebab syarat sah taubat yang pertama, wajib meninggalkan dosa, wajib meninggalkan maksiat. Maka kad kredit nak tukar, rumah refinance, kereta refinance, akaun gaji, akaun simpanan, akaun bencen tutup, tukar Islamic account atau convert to Islamic account. EPF ni tak payah pergi kaunter, pakai website aja. Pergi dekat website EPF, buka KWSP. 3 step to convert from EPF to EPF-I. 3 step. Step number 1, fill in your details. Step number 1. Step number 2, please click e-akad. Tik atau klik e-akad. Step number 3, please recheck your registration. Complete and finish. 3 step aja. Tapi tak boleh nak tukar juga. Tarik WhatsApp berjela-jela boleh, tarik Facebook berjela-jela boleh, tarik Telegram berjela-jela boleh. Nak pergi 3 step, nak convert from conventional EPF to Islamic EPF tak boleh. Macam mana nak jawab di akhirat? Atau meraung, menjerit di padang mahsyar tu, kembalikanlah kami ke dunia ya Allah, kembalikanlah kami ke dunia ya Allah. Yang kedua, saya pernah tipu, curi, khianat, pecah amanah. Ya Allah ya Rabbi, kita kalau jadi pemimpin jangan main-main, pecah amanah, khianat amanah. Kita jadi pemimpin, diangkat jadi pemimpin, tak kisahlah level apa, menteri ke, dia ulang menteri ke, menteri besar ke, wakil rakyat ke, atau di peringkat kita memimpin masjid surau pun, atau kita memimpin keluarga, tapi kita khianat, pecah amanah, masalah di padang mahsyar macam mana nak? Sebab tu kata Nabi, sebenar-benar penyesalan di akhirat adalah orang yang menjadi pemimpin. Sebenar-benar penyesalan. Sebab tu Abu Zal Al-Ghifari nak minta jadi pemimpin, Nabi larang, jangan minta, orang angkat lain. Tapi kalau kamu minta, jangan minta jadi pemimpin. Kalau orang angkat lain. Dan kita kalau diangkat, tunaikan amanah sebaik mungkin. Allahu Akbar kabir. Tapi hari ni masalah tu kata Nabi, sebenar-benar penyesalan di akhirat adalah orang yang menjadi pemimpin. Oh, meraung-meraung, menjerit-jeritlah di padang mahsyar nanti. Tuan-tuan, ni kita di pihak kita pula tipu, curi, bak atau bersaka. Ni taubat ni nak masuk hari raya ni. Esok lusa nak raya, jumpa adik-beradik, salam aja. Maafkanlah akak, maafkanlah abang, maafkanlah adik. Takkanlah kita tipu harta bersaka dengan adik-beradik dengan minta maaf aja. Adik-beradik tengok kita, minta maaf apa? Harta bersaka kau bedal seorang aja. Kita tipu habis anak beranak. Ni semua tak diangkat dengan istighfar ni, sebab kita menipu harta orang. Jadi caranya, atau adik-beradik tu nak kena pulang balik tu. Kalau kita akan makan harta haram. Belum taubat, kita belum taubat. Kalau tak selesai juga, tunggu di padang mahsyar. Oh, panjanglah cerita di padang mahsyar. Harta pencarian, saya sebut banyak kali dah. Jangan agih faraid harta pencarian. Sebab harta pencarian hak mak, hak ayah. Kita bagi 1/8 aja hak mak, 1/4 aja hak ayah. Tapi harta pencarian kita agih faraid. Ingat, kalau mak dengan ayah dah pesan harta pencarian, dah bagi tahu bab harta pencarian, jangan kita duk pandai-pandai agih faraid harta pencarian. Wasiat, mak wasiat mulut. Ni ada kes, ada satu kes di Ulu Langat tu. Satu masjid kena pindah. Sebab saya diceritakanlah, tok dia wasiat mulut, tanah tu diwakafkan kepada masjid, tapi wasiat mulut. Tak ada black and white, tak ada hitam putih, tak ada dokumen, saksi pun dok main ada ke tak ada, was-was. Tapi JK masjid bagi tahu bahawa tanah ni kami pernah dengar tok dia wasiat mulut, wakafkan masjid. Sekarang ni cucu kata tak ada hitam putih, saya nak tanah ni, sila keluar masjid. Masjid tu kena keluar tu dulu Langat tu, pindah masjid. Sebab wasiat mulut
Diwakafkan tanah tapi tak ada hitam putih, tak ada dokumen, dan tak ada pula saksi yang dengar dengan baik. Itu masalah. Kalau betul lah tok dia wasiat mulut tanah tu tanah wakaf, dan cucu dia ambil, makan harta haram. Cucu dia makan harta haram. Oh, makan harta haram ni tuan-tuan. Disebut satu riwayat tu kan, kita ambil tanah sejengkal je. Tanah siapa? Tanah orang. Kita ambil ukur tanah tu tak betul ukur. Kita sejengkal aja ambil tanah orang. Berserakah ni, tulang rusuk diseksa dalam kubur. Tulang rusuk dia berserakah dihimpit kerana kita ambil sejengkal je tanah orang. Sebab tu hak manusia ni bukan main-main isu dia. Ustaz, saya meninggal hutang. Meninggal mati hutang tak bayar. Ni lagilah nak puasa ni. Boleh bayar hutang, tapi sengaja tak bayar hutang. Kita berhutang dengan orang, patutnya bayar. Janji pak janji, tak bayar. Ni nak sambut raya ni, jiran tukar sofa, kita tukar sofa. Kita ada hutang dengan orang, tapi tak bayar sebab nak pusing beli sofa dulu. Jiran tukar lansir, kita pun duit orang ni tak bayar. Tak pernah tukar lansir dulu nak raya. Sedangkan Nabi sebut matul ghani dhal, kamu mampu bayar hutang tapi kamu sengaja melambatkan membayar hutang, kamu berlaku zalim kepada si pemberi hutang. Kita udah ingat orang yang berhutang je ramai dizalimi sebab dia susah. Ramai orang tak irau, ramai orang tak bagi hutang. Hakikatnya orang yang dah bagi hutang tak bayar-bayar sampai sudah. Dia boleh bayar, tapi duk rolling, duk pusing, buat benda lain. Kawan tu tengok aja. Kata hutang tak boleh bayar, tukar kereta. Kata hutang tak boleh bayar, beli rumah baru. Macam mana ni? Jadi kata Nabi, matul ghani dhal, kamu mampu bayar hutang tapi kamu sengaja tidak membayar hutang, kamu berlaku zalim kepada si pemberi. Kezaliman tu akan bicara di pada mahsyar. Setiap hari kita zalim dia, kita boleh bayar. Kezaliman tu malaikat tanda, hari ni zalim, esok zalim, lusa zalim, tulak zalim, minggu lepas zalim. Banyak mana kezaliman. Setiap hari kita lambat bayar hutang. Dan setiap kezaliman, ada hadis yang sahih, akan ditimbang, dikira bicara di akhirat. Setiap kezaliman. Allahu akbar kabira. Melabur ASN, ASB, forex trading, Bitcoin, MLM, skin jebat kaya. Banyak pelaburan. Nak taubat macam mana kita duk melabur tempat-tempat yang tak patut syariah? Apa ustaz, dividen tinggi? Jawab macam itulah kepada Allah. Ya Allah, aku melabur tempat haram ni sebab dividen tinggi ya Allah. Jawab. Semalam menangis saya ceramah di Masjid Hasanah Kuliah Zuhur. Ada pak cik tu datang, tidaklah pak cik sangat, berumur macam tu Haji Lahmud. Menangis dia. Saya beritahu forex trading itu haram. Main-main kita dengan riba. Menangis dia, kata ustaz, saya banyak terlibat dengan forex. Esok-esok menangis dia depan saya. Masuk Ramadan tapi tak tinggal kita benda haram. Pelik. Ramadan ni mengajak kita kepada kebaikan, tak ada ruang sampai pintu neraka ditutup. Apa falsafahnya? Falsafahnya nak cerita tak ada ruang nak buat kemaksiatan. Sampai malaikat sampai syaitan diikat. Apa falsafahnya? Nak cerita tak ada ruang nak buat maksiat di bulan Ramadan, tapi kita buat juga kemaksiatan. Dan dibuka seluruhnya pintu syurga. Apa falsafahnya? Buatlah sebanyak mungkin kebaikan. Ditutup pintu neraka serapat-rapatnya, diikat setan-setan, tapi kita tetap melanggar perintah Allah juga. Lebat benda haram. Sedangkan Ramadan tak ada ruang hakikatnya untuk kita buat kemaksiatan kepada Allah. Kita diujilah, setiap orang diuji. Insurans konvensional masih harga kita dengan medical cardnya, dengan life insurance-nya, dengan rumah kita coverage-nya, ambil insurans, keretanya coverage, ambil insurans. Tak ambil dah kaful,
Tu kata 24 jam kita dalam dosa dah, kita belum tinggal lagi dosa. Istighfar kita pergi kepada mahsyar, ya Allah banyaknya dosa aku. Sebab kita tak faham konsep at-taubah. Tu pentingnya ilmu. Tuan-tuan tengok saya beritahu ni Ni nak taubat hatta tak patuh syariah. Cleansing process. Yang pertama, harta riba. Semua hasil riba hendaklah diberi pada fakir miskin. Tuan-tuan tak boleh ambil satu sen pun. Ingat semua, dividen riba yang kita dapat, investment riba yang kita buat, ingat semua hasil riba tadi, earnings from riba based system. Every single cents kita kena buat cleansing process. Antaranya pertama, bagi kepada fakir miskin atau bagi kepada kegunaan umum, termasuk masjid, surau, sekolah, balai raya atau keperluan masyarakat, apa saja, pusat-pusat khidmat komuniti, rumah-rumah orang tua, boleh bagi duit riba. Atau susah bagi kepada Baitul Mal, Majlis Agama Islam. Ada duit riba 100,000. Daripada mana ni? Melabur, tak patuh syariah. Nak buat mana 100,000? 3 pilihan. Satu, bagi fakir miskin. Ni Ramadan ni bagus ni, cuci duit riba, bagi fakir miskin. Dia orang pun nak sambut raya, ada sikit lagi peluang ni hujung Ramadan. Masa ni cleansing process, sebab kita nak taubat kepada Allah, harta-harta haram. Dan kalau kita ada account investment, memang kena tutup. Baru ni saya tak sempat sambung macam mana nak buat cleansing process untuk investment. Awalnya patuh syariah, di hujungnya jadi tak patuh syariah. Nanti kita sambung nanti dalam kuliah bagaimana nak proses investment portfolio. Asalnya kita masuk halal portfolio tu, tiba-tiba over time dia jadi haram. So in between tu and after haram tu, macam mana cleansing process? Sebab kita nak liquid investment tu bukan dalam tempoh masa dekat. Dia makan masa 3 bulan juga untuk kita cairkan. Kita jual saham tu, tiba-tiba tak patuh syariah. Tapi dalam tempoh dia menjadi haram tu, 3-4 bulan tu, tetap juga dividen tu masuk. Jadi macam mana cleansing process nak dibuat tu? Itu yang saya akan sebut dalam sesi ceramah akan datang nanti. Cuma nak cerita duit hasil riba, tak boleh bayar hutang, tak boleh bayar saman, tak boleh nak bayar zakat, kena bagi kepada fakir miskin. Yang kedua, harta tipu, harta scam, harta curi, harta pecah amanah, harta rasuah. Dengan baik-baik nak taubat, cleansing process. Yang pertama, pulang kepada pemilik asal dan mohon maaf. Kita tipu orang, kita curi hak orang, kita khianat amanah, kita salah guna kuasa. Bayanglah tuan-tuan, ramai kita khianat, beratus ribu orang, berjuta. Itu saya kata jadi pemimpin itu masalah penyesalan yang sangat-sangat dahsyat di akhirat. Buat lari duit orang berpuluh-puluh juta, beratus juta, nak cari orang tu lah. Ada seorang hamba Allah tu, saya ceramah di masjid Kuala Kubu Baru. Saya cerita lah kan, dia ketua gangster. Dia dengar kuliah saya dah masa ceramah. Dia kata, Ustaz, saya dah istighfar, saya dah minta ampun dengan Allah dosa-dosa saya, tapi saya tak sangka dosa dengan manusia macam ni sekali, Ustaz. Saya pecah rumah orang, saya khianat orang, saya berbalah dengan orang, saya cederakan orang, saya bully orang, saya tipu orang, saya perah hukum orang. Macam mana saya di akhirat? Dia kata, Haji, hadis Nabi kata haji kena cari semua tu. Minta halal dah haji kena pulang. Ya Allah Ustaz, mana saya nak cari? Itu pentingnya ilmu. Orang buat kuliah, buat ceramah, buat menjadi ilmu, mari belajar. Dah tua, dah berumur, dah nak kembali ke alam barzakh, barulah pusing macam mana Ustaz, macam mana. Lepas tu baru nak buat amal ketaatan. Itu saya sebut, masa tu baru nak sembahyang, baru nak baca Quran. Sembahyang pula gagak-gagak, gigil baca Alhamdulillah. Dah tua dah baru mari nak buat amal ketaatan. Macam mana takkan pahala kita ke akhirat? Tak ada pahala lah kita. Bukan tua baru nak buat amal ketaatan. Buat amal ketaatan sampai tua.
Ni kenapa Ji tak mari masjid? Tunggu pencen. Oh, tunggu pencen. Sampai masa pencen. Ji, kenapa tak mari masjid? Oh, tak boleh pula nak ke masjid. Kenapa? Gauk. Gauk pula. Tak mari juga ke masjid. Jadi pulang balik asal. Pulanglah kita curi. Curi hak orang. Pulang nak jumpa tu lah. Kita tipu orang. Nak jumpa tu. Nak jumpa pulang. Oh, kau tipu duit aku. Yalah Ji, saya tipu. Ni datang ni kenapa? Tadi dengar kuliah subuh dekat Masjid Abu Bakar. Ustaz tu kata kena datang minta maaf. Adik kamu datang kenapa? Nak minta maaf lah. Minta maaf je. Duit aku tipu mana pergi? Duit yang kau tipu mana? Duit habis dah Ji. Tu. Kena pulang balik. Bukan minta maaf saja. Duit yang kita tipu kena pulang balik. Tipu lah tipu. Kalau kita tahu dosa dengan manusia begitu susah nak buat nak taubat, baru kita gerun, baru kita takut, baru kita khawatir, baru kita bimbang nak buat dosa. Sebab dosa dengan manusia sangat sukar taubat. Ni kita duduk didoktrinkan mudah aja istighfar, mudah aja istighfar. Salah faham banyak kita tu. Hasil judi. Ramai yang buat judi online. Duduk rumah je main judi, pakai handset je main judi. Hasil judi bagi fakir miskin atau kerana umum atau baitul mal. Kena ingat baliklah harta-harta judi yang pernah kita terlibat dengan judi. EPF data yang kita ada tahun 2018, 71% portfolio haram. So kita kena tengok dividen pada tahun itu berapa kita dapat dan berapa portfolio haram. Sebab setiap tahun portfolio haram berubah dalam EPF. Saya sebut pagi ni tuan-tuan, sesiapa yang nak taubat harta haram dalam KLSP tahun 2017 dan sebelum, saya ulangi sekali lagi, tahun 2017 dan sebelum, tidak perlu dibersihkan dividen tersebut, iaitu 2017, 2018, 2016, 2015, yang ke belakang sebelumnya tidak perlu bersih. Halal, prinsipal halal, dividen halal. Itu fatwa yang keluar pada tahun 2015. Tetapi selepas pada tahun 2017, portfolio haram naklah dibersihkan. Jadi kita nak kena tengok setiap tahun berapa portfolio haram. Contoh, kita sedar pada tahun 2003, sekarang baru sedar, sekarang baru insaf, kejap lagi nak pergi website, kita nak convert, nak tukar. Maka bermula tahun 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 6 tahun cleansing proses. Dan kena tengok portfolio haram ada setiap tahun. Tu taubat tu harta riba tu. Dan wajib tukar. Sebab syarat sah taubat, wajib meninggalkan dosa dan maksiat. Pampasan insurans konvensional, life insurance. Kalau berlaku kematian, apa ada keluarga kita dah berlaku kematian, dapat pampasan life insurance, apa nak buat? Yang boleh ambil prinsipal saja, iaitu premium. Katakanlah kita ambil package 1 million lah, dan kita bayar bulan-bulan premium lebih kurang dalam, kita katalah 500 bulan kita bayar, dan dalam tempoh 20 tahun meninggal. So pampasan dapat 1 juta contoh. So yang kita boleh ambil adalah prinsipal saja, jumlah premium. Jadi nak kira macam mana? RM500 kali 12 bulan setahun kali dengan 20 tahun, kita duk bayar 500 dan keluar satu jumlah. Itu saja boleh diambil. Lebih apa ni, bagi kepada fakir miskin atau kegunaan umum. Jadi prinsipal saja. Falakum ru'usu amwalikum, Quran kata, kamu nak taubat harta riba, maka pokok asal itu adalah milik kamu, iaitu prinsipal saja. Lain pada tu lupus, beri pada fakir miskin. 6. Haram secara zat, arak, babi, rokok. Minta maaf banyaklah siapa merokok. Rokok tu haram secara zat tu. Baik, arak dengan babi. Babi, kita tertembak babi, pergi nak berusaha, buru kijang, tertembak babi, dan kita jual babi. Ingat
dimusnahkan sehingga tidak boleh diambil manfaat oleh sesiapa pun, termasuk pemilik asal, termasuk menjual, termasuk kita bagi kepada bukan Islam. Tak boleh. Babi tadi hendaklah ditanam. Ni telefon kawan pula, baik punya babi jong, aku baru tembak. Berapa kau mau angkat? Berapa mau angkat? Daging banyak sedap ni. Kalau tengok 1 tan ada ni daging. Kasih 5,000 cukup lah. 5,000 harga peluru. Betul harga peluru. Jual kita. Tak boleh ambil manfaat? Tak boleh. Arak, kita terbeli arak, bukan begitu tukar. Hadis riwayat Imam Tirmizi, musnahkan arak tu. Jangan kita tukar, tersalah beli. Jangan tersalah minum pula. Dah terbeli arak, kaedahnya ialah musnahkan arak tersebut. Rokok. Sekarang ni vape, rokok. Macam mana nak taubat? Itu yang kita bakar tu Ustaz, kita isap betul, bakar. Musnahkan rokok dengan bakar. Tuan-tuan, ada orang merokok baca bismillah. Ada orang merokok baca doa. Dan Allahumma rakasumna wa bika amanna wa ala rizqika aftarna wa taqabbal minna. Rokok. Tak ada tuan-tuan. Tak ada orang rokok baca bismillah. Agi-agi rokok Bismillahirrahmanirrahim. Orang rokok tak ada, dia pun tahu. Pernah ditanya Tuan Guru almarhum Tuan Guru ni Abdul Aziz tentang orang merokok. Saya ada sekali lah duduk tepi dia tu. Kebetulan pada waktu ada orang tanya soalan. Saya pergi kuliah dia, ada orang tanya soalan di rumah dia lah, di Pulau Melaka. Orang tanya soalan, Tuan Guru, apa hukum rokok? Ni jawab apa? Kamu telah membakar dirimu sebelum dirimu dibakar dalam api neraka. Dalam tu mana? Kamu telah membakar dirimu sebelum dirimu dibakar dalam api neraka. Tu kata orang tua tu lah, Tuan Guru tu. Kita dengar, ya Allah. Tapi hari ni orang tak kisah rokok. Vape pula kan. Cuma nak cerita harta haram gitu. Dia nak tahu haram dia. Tuan-tuan, jadi itu baru satu dosa harta haram. Saya rasa nak kena berhenti dah lah tuan-tuan. Ini bukan kuliah 2, ini kuliah subuh. Ada soalan? Baru kita tengok susah nak ubat kan? Ini baru satu dosa ni, dosa dengan manusia ni, dosa harta haram. Baru kita gerung nak buat dosa, nak tipu orang, nak khianat orang, nak pecah mana. Saya ceramah di penjara. Saya bagi tahu pegawai penjara, tolong bagi tahu kepada banduan-banduan yang ada ni bagaimana nak taubat dosa-dosa mereka, dan kita nak kena bagi tahu dosa apa. Hukuman penjara tu hukuman dunia, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, sebatan, 10 sebatan, 5 sebatan, itu hukuman dunia. Tapi taubat nak kena tanya banduan, nak kena bagi tahu bantuan, dosa anda dengan siapa? Dengan manusia. Okey, dengan manusia dosa apa? Dosa harta. Harta tu harta apa? Harta tipu, harta curi, harta pecah amanah, harta rasuah. Tolong bagi tahu betul-betul kepada banduan bagaimana mereka nak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa dengan manusia, panjang lagi cerita. Hukuman itu adalah hukuman mahkamah, hukuman dunia, mahkamah dunia. Belum lagi taubat mengikut kaedah yang disuruh oleh Islam. Ada satu banduan tu bangun tanya soalan. Dia kata, Ustaz, bagaimana nak taubat dosa rasuah? Saya makan rasuah. Saya bahkan jaga tenda dan saya makan rasuah. Saya mengakulah memang saya makan rasuah. Macam mana taubat dosa rasuah sebenar-benarnya, Ustaz? Yang kedua, dia tanya, Ustaz, aset saya telah pun dibekukan oleh SPRM. Betul lah, memang freeze, semua aset kena freeze. Anak dan isteri saya di luar sana tu macam mana tanggungjawab nafkah zahir saya? Saya dah harta, saya dah aset, tapi telah dibekukan. Jadi nafkah zahir anak dan isteri saya di luar sana tu, apakah saya kena menjawab di padang mahsyar? Tanya soalan tu menyebabkan ustaz pun saya balik dulu. Payah punya soalan. Cara dia jawab tu, cara dia tanya soalan tu, seorang yang bijak lah. Seorang yang bijak. Saya ingat dia paling tidak master level kot. Baik, tuan-tuan ada soalan? Saya tanya, saya pula membebel. Tak ada? Tak ada soalan, tutup sini aja. InsyaAllah lain masa kita sambung dalam bab keampunan Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa dengan manusia. Dan hari ini baru dosa harta
harta haram. Jadi nak kena muhasabah balik, nak kena hisab balik, nak kena hitung balik semua harta haram yang ada dengan kita, dan hendaklah mengikut kaifiyat kaedah taubat yang betul yang melibatkan harta-harta haram. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, sampaikanlah kami ke dalam bulan Ramadan. Ya Allah, serahkanlah Ramadan kepada kami. Ya Allah, angkatlah Ramadan daripada kami, dengan Engkau juga mengangkat dan menerima segala amal soleh kami. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami mohon redha-Mu dan syurga-Mu. Ya Allah, peliharalah kami daripada murka-Mu dan azab api neraka-Mu. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar. Berilah kekuatan kepada kami untuk mengikutinya. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang salah itu salah, yang batil itu batil, yang palsu itu palsu. Berilah kekuatan kepada kami untuk menjauhinya. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya Allah, kepada Engkau kami bertawakal, kepada Engkau ya Allah kami bertaubat, dan kepada Engkau ya Allah pasti kami semua akan kembali. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minta maaf salah dan silap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.